Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pengajaran ke berapa Banyak enggak tanda ni? Ketujuh ada tanda, keenam ada tanda. Ketujuh pula. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ketujuh, berkata Allah Subhanahu wa taala, hai hamba-Ku, bermula dinar dan dirham, bahawasanya aku jadikan keduanya bagi kamu supaya kamu makan dengan keduanya akan rezekiku, dan kamu pakaikan dengan keduanya segala kainku, dan supaya kamu ucap tasbih akan daku dan kamu ucap takdis akan daku. Kemudian maka kamu ambil akan kitabku, maka kamu jadikan akan dia ke belakang kamu, dan kamu ambil akan dinar dan dirham, maka kamu jadikan akan keduanya itu ke atas kepalamu, dan kamu tinggikan dengan dia akan segala rumah kamu, dan kamu rendahkan akan rumahku, dan kamu hiaskan segala rumah kamu, dan kamu runtuhkan akan rumahku, dan kamu jinak akan rumah kamu, dan kamu liarkan akan rumahku. Maka bukanlah kamu itu orang yang baik dan pilihan, dan bukanlah kamu itu orang yang merdeka, tetapi kamu itu dinamai hamba dunia dan orang yang menghimpunkan hartanya di dalam dunia. Sidang hadirin muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, sambungan lagi dalam Mawaizul Badi'ah ni, pengajaran yang ketujuh, yang mana kalau kita faham secara langsung lah tuan-tuan, hari ni ramai orang cakap tau, ada pitih boleh buat belaka. Ada pitih boleh buat belaka, seolah-olah dia menganggap pitih tu macam Tuhan tau. Hari ni lah kebanyakan gitu. Sebenarnya apa yang disebut oleh Nabi SAW ni 1400 tahun dulu Rasulullah dah sebut dah. Di antaranya Rasulullah bersabda, likulli ummatin asnam, asnamul ummati ad-dirhamu wa dananira atau kama qala Nabi. Sabitlah bagi setiap umat tu dia ada berhala masing-masing. Makna berhala ni tempat sembahyang lah. Dah. Kalau zaman dulu ada Lata wa Uzza, hak besar hak berada sekitar Kaabah tu. Kalau zaman le ni Tok Cha, dah, Tok Pekong, sembahyang masing-masing. Asnamul ummati adirhamu wa dananira. Kata Rasulullah, berhala yakni sembahyang bagi umatku ialah duit emas dan duit perak. Dinar duit emas, dirham duit perak. Maknanya RM lah bahasa kita tuan-tuan. RM tu merupakan sembahyang, pujaan, idola umat Nabi Muhammad, khusus di Malaysia ni. Kalau di Arab ni panggil Saudi, tak? Rial, pitih, fulus dia. Jadi digambarkan oleh Rasulullah, di akhir zaman umat aku jadi gitu. Dia menganggap pitih sebagai pujaan, sembahyang ataupun sebagai Tuhan lah. Sebab tu dia cakap, ada pitih boleh buat belaka. Dia lupa tuan-tuan, pitih tidak boleh memberi ketenangan. Kalau kata boleh buat belaka, salah lah. Pitih dia tak boleh menyembuhkan penyakit. Ramai orang kita tuan-tuan habis beribu-ribu pitih, siapa tanah lepas joker gadal, berobat tak baik. Dia kata pitih boleh buat baik belaka, boleh jadi belaka. Dah begitu juga. Orang ni buat hak ni, buat hak ni,
Dak lepas akhir sekali gantung diri. Tengok dalam akaun pitih banyak. Ya. Tapi tak ada ketenangan. Tak tenang. Kau kaya, kau serabu, kau orang ni susah. Sebab tu kebanyakan kita dengar bila pergi cari seorang ni, lepas ke mana orang ni tak ada. Oh, ambil cuti, pergi release tension ustaz. Tak. Menghilangkan ketegangan, stres, nak cari ketenangan, pergi tempat orang panggilnya waterfall, tempat air terjun, pergi dekat Wonderland lah, macam-macam pergi. Tak. Nak cari ketenangan. Jadi dalam pengajaran tengah hari ni Allah Ta'ala pun sebut ni, hamba-Ku, bermula dinar dan dirham, bahawasanya aku jadikan keduanya bagi kamu supaya kamu makan dengan keduanya akan rezekiku, dan kamu pakaikan dengan keduanya segala kainku. Tu tujuan buat Tuhan buat ni, harta dalam bentuk wang ringgit ataupun nakak lah istilah dia panggil. Tujuan dia tak lain dan tak bukan supaya kita bermuamalah sesama kita dalam upacara Ar-Rahnu sebagai contoh gadaian Islam, tijarah al-ariyah, pinjaman, sewaan, hutang dan seumpamanya, dan juga memudahkan urusan kita. Pitih ni, yang mana dengan dia kita boleh makan, kita boleh minum, dan dengan dia kita boleh beli sebahagian daripada kelengkapan perumahan kita, pakaian, kenderaan, rumah tangga kita. Tapi yang jadi masalahnya Tuhan sebut ni, no, aku buat tu comel dah supaya mau ambil kesenangan, ambil manfaat, boleh belanja, boleh beli benda ni. Dan lagi tujuan lagi aku beri benda tu, kemudahanmu ni, supaya kamu ucap tasbih akan aku. Tu tujuan dia. Dah bila senang ni ingatlah aku. Ucaplah tasbih subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, subhanallah, subhanallah. Dan takdis mensucikan Allah, mensucikan akan aku daripada pensyirikan, penduaan, duplikat dan seumpamanya. Dah. Kemudian yang jadi peliknya Tuhan kata ni, kemudian kamu ambil akan kitabku, maka kamu jadikan akan dia ke belakang kamu, dan kamu ambil akan dinar dan dirham, maka kamu jadikan keduanya ke atas kepala kamu. Ini yang tak betul. Tuhan buat pitih untuk kemudahan kita, untuk kita nikmati keseronokan, makan, minum, pakaian, segala kelengkapan, dan hasil pada tu kita mensyukuri nikmat Tuhan. Sebab pitih-pitih ni dia panggil sebahagiannya termasuk dalam nikmatu tawaliyal imdadi, dan sebahagiannya disebut sebagai nikmatul aridi. Pitih ni iaitulah tawaliyal amdadi, nikmat yang berturut-turut ada sama. Kalau orang pitih banyak kan ada sama, banding dengan orang yang tak ada sekapen, tak ada, dia ada sama ni, nikmat yang berturut-turut. Dan ada kalanya disebut sebagai nikmatul aridi, nikmat yang baru datang. Boleh apa ni, bonus akhir tahun sekali, setahun 3 bulan gaji, 4 bulan tau. Mana ketika tu je ada, tahun lain, hari-hari lain tak ada. Maka melayak dan mewajibkan kita syukur kepada Allah. Itu patutnya. Atas jalan kita membersihkan Allah Ta'ala, bertasbih kepada Allah. Inilah Allah Ta'ala tuntut dengan pemberian dia. Maknanya apabila aku buat baik kamu, membuat baiklah aku. Gitu dari segi kaedahnya. Aku dah beri kamu, membalas dengan kebaikan yang sepatutnya. Tapi yang peliknya Tuhan kata ni, sedangkan benda ni aku beri, mungkin ambil kitab aku, maknanya segala hukum, hakam, pengajaran agama ni meletak ke belakang, dan pitih tu meletak depan. Maknanya dalam masalah menghasilkan sumber keuangan, harta benda ni tuan-tuan, kita dah endah kepada agama. Hak ni yang salah. Orang nak pitih belaka tambuh, orang gila acu tanya nak pitih no. Dah. Acu pergi melawat di hospital tu tuan-tuan, tempat orang sakit hak nazak tu. Nak mati lela dah. Dah. Tapi tangan kita pergi melawat tu, dia sedar sebetul. Acu tinggal tanya dia, ada apa-apa nak makan? Iling belaka. Iling. Dah. Nak makan sup kambing, sena rendang, tambah. Iling. Dah.
Nak nasi bubur nak buat, tambah. Nak buah, tambah. Nak pitih, senyap. Betul ni. Hak nak mati diri, nak pitih lagi. Makna besarnya peranan pitih dalam kehidupan. Dan pitih ni tak salah. Dia sebagai anugerah, sebagai nikmat daripada Tuhan untuk kita syukur dengan Allah Ta'ala, guna kepada jalan kebaikan. Tapi yang salahnya kita membelakangkan hukum agama dalam masalah mencari kehidupan, kepentingan peribadi kita. Hak ni jadi salah. Dan bila mana seseorang ni hilang pendapatan ataupun hak yang dia minat, hak dia dikena, dia akan marah, tuan-tuan. Hilang keperluan, dia akan marah. Keperluan manusia hari ni di akhir zaman dipanggil pertama dan sudut harta benda, termasuklah wang ringgit. Yang kedua, pangkat dan jawatan, kemegahan. Dan yang ketiga, orang panggilnya wanita-wanita. Kalau kita tebang sabar dalam masalah tiga ni, bakit selalu marah. Tak, marah mata-mata, sanggup bermati-matian tentang sebab apa? Sebab hilang salah satu. Seumpama apa dia nu, bapak munafik tu, Abdullah bin Ubay bin Salul, tuan-tuan. Ketika mana dulu molek-molek ada sebelum kehadiran Rasulullah ke Madinah, dok bermusuh dengan agama ni. Bahkan ketika Rasulullah duduk di Madinah tu, sebelum diberi jawatan yang dipegang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ni kepada Nabi, ikut lagi. Tapi bila mana tarik jawatan, tarik kemegahan, pangkat, beri ke Rasulullah yang mendamaikan di antara orang yang berkelahi, Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar ni, marah lalu. Gitu juga bila kita kacau, kita ganggu sikit dia dalam masalah wang ringgit dia, marah lalu. Tak boleh ganggu ni. Tidak boleh ni haram. Celak lalu. Kalau ada korang haram, dia parut lagi bang. Dia beri gitu, tuan-tuan. No. Tuhan pesan dah awal-awal, sepatutnya dok jadi gitu. Sebab benda ni alat untuk mentakarrub, mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Dia beri. Janganlah jadi benda tu meletak nombor satu, hukum hakam bubuh balik belakang, buat ni jadi sesak barat. Hari ni hak ni lah, tuan-tuan. Orang pesan bereng dah pesan. Dalam Islam tak ada skin cepat kaya. Marah, mari jumpa direct. No. Mari jumpa direct, marah. Sebab apa? Sebab dia masuk skin cepat kaya. Islam kata kalau nak kaya, nega. Sebab 9/10 daripada rezeki datang dalam bentuk perniagaan. Tak ada skin cepat kaya. Skin cepat kaya lagu mana, tuan-tuan? Skin yang telah menjanjikan kadar keuntungan yang tetap. Tu panggil skin cepat kaya. Cek masuk 1,000. No. Sebulan kita wi 2,000. Contoh. Kita ni melabur ni tempat-tempat baik ni, melabur hak halal belaka. Walaupun melabur dalam bidang halal ke, bidang apa sekali hak baik ke, tapi bila dah tentu kadar keuntungan tu nak wi banyak ni, maka wak ni jadi haram, tuan-tuan. Kena faham molek. Sebab apa? Sebab kita telah mendahului takdir Allah Ta'ala. Mana tahu boleh bayar banyak ni lagi. Mun niaga belum tentu rugi, belum tentu untung. Tiba-tiba tetap dah nak bayar ni. Kata dah kita niaga mesti untung lah. La ilaha macammu tu hang boleh menentukan kadar keuntungan. Tak boleh. Ni banyak berlaku. Kita lambat bunyi skin cepat kaya masuk. Sebab nampak stokor boleh. Ni masuk 50,000, 100,000 sebulan bang. Kaya on the spot. Bila orang tegur marah. Marah lalu sebab hilang kepentingan tu. Ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita kena letak agama depan, tuan-tuan. Agama ni benda apa? Cara hidup yang hanyalah mengambil Allah Ta'ala depan sekali. Hak lain duduk belakang. Cuba tengok bagaimana dia ajar kepada kita dalam tasawur Islam, dalam rupa gambar rajah Islam ni. Dia ada 3 benda lah dalam Islam. Yang pertama, dia melibatkan bidang akidah, keimanan. Hak ni nombor 1. Kalau mu tak ada iman ataupun akidah mu rosak, mu semayang, puasa ke, mu buat baik setara mana pun, madu datang la tu kebalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah sebab iman mu rosak.
Kita cakna jaga belajar bab keimanan ni, bab tauhid, ngaji sungguh-sungguh. Alhamdulillah iman kita, akidah kita mantap. Tapi kita tak beramal pula dalam sudut syariah ni, dalam sudut hukum hakam, halal haram, sah batal ni tak ambil tahu. Dak buat kerja tak kira lah, asal masuk boleh. Dak. Iman kemah, yakin tauhid kepada Allah. Dak. Lepas tu hubungan kita dengan Allah ikhlas molek ni. Ikhlas sembahyang puasa, ikhlas molek. Tapi dah masalah syariah mu dak ikut, tak patuh syariah. Mak dia datang la tu kebalu Tuhan tolak tak terima amal ibadat. Jadi bila mana kita kemah dalam masalah iman, masalah akidah, syariah kita patuh dak. Tapi hak selagi dalam bab orang panggilnya ihsan tak ada. Dalam perbuatan, dalam amalan, dalam kehidupan kita, kita buat bukan kerana Allah, maka dia jadi urusan dunia, tak jadi bekal pun. Sebab tu Allah Ta'ala, Rasulullah mari nak betul persepsi tanggapan manusia hari ni, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila kita buat ibadat ataupun buat suatu pekerjaan, biarlah seolah-olah kita nampak Tuhan depan. Kalau tak boleh nak nampak Tuhan, kita kena pastikan bahawa Tuhan sedang melihat perbuatan kita. Tak. Barulah kita buat kerana Allah, tak buat kerana lain. Hari ni kerana biti kita sanggup tipu, kita sanggup kacak, sanggup ni. Sebab letak lain daripada Allah. Ni Tuhan sebut ni. Dalam masalah nak cari piti, hukum akal agama mutak belakang, piti letak nombor satu. Salah. Kalau nak main sungguh tuan-tuan, boleh masuk saham, tak jadi masalah. Mestilah pelaburan tu halal salah satu. Halal dari segi sumber dia, pendapatan dia, cara pengurusan dia halal. Tak. Kemudian kadar keuntungan tu tidak tetap. Seumpama dalam sistem Islam disebut murabahah dan mudarabah. Kalau untung banyak, mu kena rugi banyak. Kalau untung sikit, rugi sikit. Kalau rugi, tanggung bersama. Tapi kalau kita dah kadar banyak ni, masuk 1,000, boleh 1,500 sebulan. Tetap dia nega. Tak ada cara Islam lagu tu. Tak ada, walaupun kita kata naga panel ikut panel Islam, tak ada. Ni adalah tipu daya. Nah. Cuba tengok no. Masuk tabung haji ni. No. Dia nega skim peladangan, segi macam-macam lah, nega. Bila akhir tahun cek akaun, baru boleh umum kadar keuntungan nak dividend 6% ke 3%, itu baru Islam orang panggil. Nah, kalau untung banyak, beri banyak. Kalau untung sikit, beri sikit. Kalau tak untung, tak beri. Ni kan bodoh awal-awal. Dok puas hati. Ustaz jawab dah minggu lepas tu, tapi saya nak tanya pula. Jumpa seorang-seorang. Tak puas hati. Bila hilang, senang tuan-tuan. Masuk saham akhirat senang. Saham akhirat senang. Benda apa saham akhirat ni? Man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hak ni akan tolong mu akhirat. Dia akan jadi pokok kayu yang akan beri naungan kepada kita di hari akhirat. Tapi sebut tu malah lalu tak boh lalu dah pahit lepang masa. Ini gitu. Allah Taala sebut dah ni. Dalam masalah mencari kehidupan, mencari harta benda kesenangan, jangan letak agama ke belakang. Sebab kita hidup ni, tujuan kita dihidupkan atas dunia tuan-tuan dipanggil iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Itu tujuan kita dilahirkan atas dunia. Maknanya iqamatuddin, mendirikan agama. Maknanya cari hidup kita mesti hidup cara hidup yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian wasiyasatud dunya bihi, dan kita kena urus tak habis dunia kita ni dengan cara agama. Tak boleh ambil cara lain. Mau ambil cara lain, madu datang, latu kebalu, ditolak, tak terima selalu. Sama ada dalam sudut ekonomi ke, tak ikut cara hidup Islam, tak pakar. Tak. Muamalah, tak kira macam-macam. Kena ambil cara hidup yang dibawa oleh Nabi. Sebab kita ni ada tuan tuan-tuan. Ada Tuhan. Tak. Siapa tuan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ikutlah peraturan-peraturan yang dia buat. Kalau kita tak mau ikut, maka hak ni kita termasuk dalam hadis yang kita baca dah dulu.
man lam yarda bil qada'i wa lam yashkur ni'ma'i wa lam yasbir bala'i falyattakhiz rubbang siwa'i falyakhruj min tahtis sama'i. Hadis kursi tuan-tuan. Nah, mu dak boleh redha dengan segala hukum aku, tuan kata. Mu dak boleh sabar dengan ujian, dengan bala aku. Mu dak syukur dengan apa yang aku beri, dak dengan nikmat aku, mu pergi cari Tuhan lain. Mu keluar daripada bawah langit aku, mu buat bumi mu sendiri. Oh, parah lalulah tuan baki. Hari ni kita cuba nak mempersoalkan, jangan tuan-tuan. Begitu juga saya tulis pagi tadi dalam grup dah. Kita ni tuan-tuan, nak boleh jadi tetamu Allah ni bukan senang. Nak mari belajar agama ni sebagai tetamu Allah. Dah, tengok orang sutir bangunan beribu, ada orang hak mari berapa kerak je. Hak Tuhan pilih. Payah nak boleh mari ni. Kalau duduk kampung kita juga rumah tepek dengan masjid. Ada orang ngajar tapi tak boleh sayang ke. Berita perdana sedap lagi. Kalau kaki main ayam duk gila ke ayam lagi, sedap tengok ayam lagi. Orang ngajar tak apa nak tengok. Orang main burung rindu ke burung. Dah. Macam-macam. Payah nak boleh mari. Tiba-tiba kita boleh mari belajar agama Allah Akbar. Itu pilihan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Tuhan nak beri kebaikan kepada dia, maka dia akan beri kepahaman agama. Dia ambil kita ni belajar agama, nak beri kepahaman agama. Itu tanda Tuhan nak beri kita jadi baik. Nah, tiba-tiba kita belajar agama Allah, kita tahu hadza halalun wa hadza haramun, hadza syubhatun. Nah, hak ni halal, hak ni haram, hak ni syubhah. Tapi kita dah endoh. Dah masalah fitih nak kira asal masuk je pada dang orang tengok tu. Orang lain faham paruk lagi ustaz dah. Orang kita ni sikitnya bukan tercuri po, orang beri. Ni jadi masalah. Dah. Bila berlaku gitu, rosak selalu. Hazal halalun, hak ni halal, hak ni haram, Tuhan tahu belaka. Jadi bila dah kita tahu dengan ilmu, nak beramal dengan ilmu cukup payah tuan-tuan. Dia ni memerlukan tahap mujahadah yang sangat tinggi. Sebab apa? Nafsu kita kata Allah sayangnya. Orang tengok orang boleh kaya belaka dah tu. Allah jutawan belaka dah gelak. Kita ni payah ni nak beramal. Dah. Tiba-tiba kita bolehlah bersungguh-sungguh mujahadah, ijtihad kita boleh beramal. Boleh beramal tu tuan-tuan. Allahu Akbar, alhamdulillah dah. Sebab orang ramai tak boleh nak tinggal ni haram syubah tak tinggal, kita boleh tinggal. Tapi nak boleh istiqamah tu Allahu Akbar. Cok kepala. Sekali boleh lagi, dua kali tinggal depan balik asal. Tak kira lah benda apa, mayang tahajud ke, puasa sunat ke. Nak istiqamah ni Allahu Akbar payah. Tak. Kemudian sebab apa istiqamah ni jadi payah? Kita kena faham. Istiqamah ni payah tuan-tuan sebab istiqamah dia merupakan tanda seseorang tu ikhlas dengan Allah Ta'ala. Kalau mu tak ada ikhlas, tidak akan hadir istiqamah. Dah. Orang ada mayang, orang tak ada mayang tabur. Bila ikhlas kepada Allah, orang ada ke orang tak ada ke sama, semayang. Istiqamah tanda keikhlasan. Jadi bila dah boleh tak ikhlas, bagaimana nak boleh ikhlas ni? Wak ni perlu muhasabah. Tidak akan memperoleh suatu keikhlasan, kata Syekh Abdul Rahim Al-Fatani, melainkan seseorang ni mesti warak dalam kehidupan ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Kena warak lagu mana? Tinggal perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaat dunia akhirat tinggal. Kemudian tinggal perkara yang syubhah, yang haram tak usah terus, waktu tak usah dekat terus. Yang syubhah ni yang ada berlaku gharar dalam perniagaan, dalam skin ni tinggal berlaku. Kalau mudak tinggal wak ni, mu jangan harap boleh ikhlas. Dan bila mudak alih keikhlasan, mu jangan harap Tuhan akan terima ibadat mu tadi. Sebab syarat Tuhan nak terima ibadat kita mesti ikhlas. Dan syarat nak boleh ikhlas mesti muwarak dalam agama. Nah. Tinggal benda yang syubhah, tinggal perkara yang sia-sia, yang orang panggil tidak ada faedah, baru boleh ikhlas. Dan bila kita boleh ikhlas ni tuan-tuan, syaitan dia surrender selalu. Syaitan tak boleh goda, tak boleh ganggu kita. Sebab syaitan telah berjanji dengan Allah Ta'ala, illa ibadakal mukhlisin, melainkan hamba-Mu ikhlas,
aku dok ni nak ganggu. Dah. Dan ikhlas ni lah yang diiktiraf, yang telah dideklar oleh Allah Ta'ala, diisytiharkan Tuhan ni lagu mana? Dalam satu hadis kursi Tuhan sebut al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tu qalba ma ahbabtu min ibadi. Ikhlas ni dia merupakan salah satu rahsia daripada rahsia-rahsiaku, yang mana aku akan letak di dalam hati hamba-Ku yang benar-benar aku kasih ke dia, baru aku letak ikhlas. Nah, jadi kita tuan-tuan tanya diri kita, adakah ni aku ni menjadi kekasih Allah ataupun aku kasih kepada Tuhan? Tak. Kalau kita tak ada tanda-tanda kita menjadikan Allah Ta'ala sebagai kekasih kita, jangan haraplah nak boleh ikhlas. Dah. Apa benda tanda kasih? Tanda kasih disebut oleh para ulama, man ahabba syai'an fa azkara zikruhu. Bila kamu cinta kepada satu benda, maka kamu akan banyak menyebut benda yang kamu cinta. Kalau mu kasih ke Tuhan, mu sebut ke Tuhan sama siang malam, ingat tak kita. Zikrullah sama ada lidah, hati, nafas dan umpama lain-lain. No. Hari ni cuba tengok, sehari-hari banyak mana kita zikir kepada Allah. Allah. Jauh kita. Nah, jadi bagaimana kita nak boleh keikhlasan? Sama-samalah tuan-tuan kita korbankan, sebab hidup dah lama atas dunia ni. Orang ni 60, orang ni 50, orang ni 40. Ada qada masing-masing. Dan cara hidup kita di dunia lah yang menentu hala tuju kita di akhirat. Kalau mau pilih benda yang haram, maknanya memilih jalan ke neraka. Kalau mau pilih cara yang halal, telah pilih jalan ke syurga. Dah, ni disebut wahadainahu najdain. Dalam masalah mencari harta benda, mencari rezeki, mencari pekerjaan, dia kena letak Allah Ta'ala depan nombor satu. Jangan letak nafsu kita nombor satu. Tak. Sebab tu Tuhan sebut ni, kamu jadikan kitabku, maknanya hukum hakam agama ni, Quran, hadis Nabi ni ke belakang, kamu jadikan dinar dan dirham tu sebagai di hadapan kepala kamu, maknanya sanggup korban apa saja demi duit. Jangan. Orang yang sanggup buat apa saja ni tuan-tuan, orang tu orang fakir, orang miskin. Ini disebut oleh Nabi, kanal faku an yakunal kufran, kata Rasulullah. Sentiasalah orang susah, orang fakir, miskin ni, dia berazam, bercita-cita nak ingkar perintah Allah Ta'ala. Asal aku boleh benda sudah. Musuh bunuh orang, aku bunuh orang, asal aku boleh biti. Tak, nak lawan perintah Allah. Jadi gitulah tuan-tuan, dalam pengajaran ke-7 ni, cuba kita muhasabah, kita renung. Jangan kita jadi seumpama apa yang disebut oleh Allah Ta'ala ni, membelakangkan hukum hakam agama dalam masalah mencari kehidupan wang ringgit gitu. Pak inilah agak sedih kita tuan-tuan. Sebab kalau kita langgar larangan ni, sia-sia kita mari belajar, kita semayang, kita puasa, kita sedekah Quran, wakaf, habis tak terima. Sebab kita telah booking satu kedudukan kita dalam neraka. Sabitlah hadis sahih banyak sebut, kullu lahmin nabata min haramin suhtin fannaru aula bih, kata Rasulullah. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber-sumber yang haram, dia akan pergi kepada neraka. Satu hadis. Dalam hadis lain pula kata, la yadkhulul jannah ma fi butunihi minal haram. Tidak akan masuk dalam syurga Allah Ta'ala selama-lama mana, selagi ada benda yang haram dalam perut kita, yang kita makan. Jadi hak ni bimbang tuan-tuan. Bimbang sungguh ni. Sebab apa? Kita buat, kita semayang, kita bersungguh-sungguh semayang, tapi tuntutan meninggalkan yang haram kita tak tinggal, tak terima. Inilah intipati yang disebut oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab hikam dia tu. Saya selalu sebut ni, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba lak. Tak, mu bersungguhnya mari semayang, mari dengar, mari belajar, buat sebab janji. Orang yang belajar agama kalau mati syahid dalam belajar, dan kemudian tidak diambil kira dosa-dosa dia sebab dia dalam belajar, dia beri kemaafan. Kemudian kita semayang sungguh-sungguh, tapi cua kita dalam masalah yang difardukan dalam kehidupan ni, sebab makan minum kita yang menentukan cara corak pemikiran dan hala tuju kita. Benda yang haram kena jaga. Jadi Tuhan sebut dalam pengajaran ke-7 ni sebagai kita ambil sebagai satu renungan, renung
Sebab kita ni tugas kita dah habis sini tuan-tuan. Dah, tugas kita rumah ada lagi, yakni memerdekakan anak isteri kita daripada api neraka. Itu tugas kita. Bukan sekadar kita seorang je. Walaupun kita dah jadi baik gini, jadi soleh dah, anak pergi ke Mekah buat ibadat, ahli tabarruk, ahli sedekah dan seumpamanya, tapi kalau anak bini kita tu ahli neraka, dia akan senjuh, dia akan tarik kita ke neraka. Sebab tanggungjawab kita kena pastikan dia terbela daripada bahan baku api neraka. Itu tanggungjawab kita. Ya. Seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi ni, dan kamu tinggikan dengan dia akan segala rumah kamu. Bila ada piti kau, buat besar rumah kita lah, tambah sutuh, tambah beranda, balcony, tambah belaka ni, akak buat stikak lagi, dah piti banyak, sahang tengah naik ni, masuk banyak, boleh piti besar-besar. Dan kamu rendahkan akan rumahku. Bukan kita perendah rumah Tuhan, makna kita meninggikan rumah kita sehingga rumah Tuhan jadi rendah. Sebab umpama di tanah haram tu, Masjidil Haram, cuba tengok. Bangunan Zamzam Tower, bangunan Jamsor, kan semua tinggi-tinggi, masjid dia tenggelam. Ni kaedah yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kamu membesarkan urusan hotel, perhotelan, rumah kamu, istana kamu, sehingga rumah aku jadi tutup bawah ni, tak jumpa cari. Kalau kita tak masuk jalan dia, tak nampak Masjidil Haram. Tengok daripada luar tak nampak, sebab bangunan keliling, bangunan tinggi. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala. Rupanya dia sungguh hari ni. Kita duk berlumba-lumba membina bangunan mencakar langit dah. Atas rumah Tuhan tak nampak, tak jumpa cari dah. Melainkan kita dah biasa pergi tahu, baru tahu. Kapung pun kita juga ni, rumah ni, banglo. Kerana bunyi orang bang tau, tapi selindung. Kebanyakan gitu. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi ni, dan kamu hiaskan segala rumah kamu, dan kamu runtuhkan akan rumahku. Kita nak bangun bangunan, kita nak ke arah negara maju ni, kita bangun. Atas surah masjid kita roboh, tak sesuai, duduk sini ganggu tak, pertumbuhan ekonomi, kemajuan gini tak sesuai, rombok. Zaman era Islam dulu tuan-tuan, di Turki, di kota Konstantinopel, zaman pemerintah Uthmaniyah, Khalifah dulu, dalam bandar Turki saja ada 835 buah masjid. Cuba bayang. Maknanya bila tak dengar azan buat masjid. Masjid surah ni sama je tuan-tuan. Sebab surah tu sebutan bahasa kita. Tempat yang kita sujud kepada Allah dipanggil masjidun. Sama ada tempat tu orang sembahyang Jumaat ataupun tak sembahyang Jumaat, dipanggil masjid belaka dari segi keadaan Arab. Cuma hak belakang ekor dia terlain. Kalau masjid digunakan untuk sembahyang Jumaat dipanggil masjid jami'. Kalau masjid yang tidak digunakan untuk sembahyang Jumaat, sembahyang fardu saja dipanggil masjidun ghairul jami'. Tapi masjid belaka cuma kita surah balasah madrasah sebut mayang situ. Jadi dalam sekitar bandar Turki itu ada 830 buah masjid ataupun surah kita panggil. Maknanya membesarkan rumah-rumah Allah Ta'ala, tempat ruang ibadat. Zaman dululah. Zaman akhir zaman badi kecek, badi buang sebab nak membesarkan bangunan dan seumpama. Ni yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kamu hiasi segala rumah-rumah kamu, dan kamu runtuhkan segala rumah-rumahku. Dan kamu jinak dengan rumah kamu, dan kamu biarkan rumahku. Sedap duduk dalam rumah sebab Allah, tuan-tuan. Bayangkanlah dalam rumah kita ada belaka tau, dengan chandeliernya. Allah, tengok tenang dah rasa. Ni gelik-gelik lampu gantung dah. Dengan aircon, dengan kapet, dengan ketengnya, dengan sofanya, Allah. Dengan perhiasannya. Jadi bila dah seronok tengok di rumah, di masjid ada benda, kipas angin, buruk pula tu, debu panah. Ni apa yang disebut oleh Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Maka kamu liarkan akan rumahku. Kita pun menjauhkan diri daripada masjid sebab sedap duduk rumah kita.
Sedangkan kalau kita belajar dalam hadis, orang yang mendapat janjian naungan aras di padang mahsyar, salah satu daripada 7 kategori itu Rasulullah sebut, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Golongan laki-laki yang hati dia yang terpaut sentiasa ingat ke masjid. Setiap kali pergi ke masjid, dia balik, dia teringat nak pergi sama, menanti-nanti nak pergi masjid. Orang ni boleh naungan aras di padang mahsyar, sejahtera hidup dunia. Tak. Kita hari ni Allah tak mahu pergi. Dak cakap nak bang pecah. Peka tu bila bang dak hari. Babi ni tekan bawah tu bila tua mati. Oh mati dah. Dak pergi juga. Payah sebab apa, sedap duduk rumah tuan-tuan. Allah. Nak duduk di rumah tak masalah. Duduklah, tapi bila azan dilakukan, kita dengar azan, maka kita kena pergi. Sebab kalau mau dengar azan, mau sembahyang juga di rumah mu seorang, tak berjemaah, kamu telah memilih untuk menjadi celaka, kata Rasulullah. Celaka ni berakhir sekali dengan neraka lah. Sebab iza salatun biwahdah, bila mu sembahyang seorang diri. Hal keadaan mu dengar azan, mu akan celaka. Bahaya tuan-tuan. Allah Akbar. Jadi Tuhan pun sebut lagi, kamu mulia akan rumahku, maka kamu bukanlah orang yang baik dan pilihan. Lalu Tuhan pun kata, mu tu bukan orang baik, walaupun nampak comel, hebat, segok, bergaya, macho dengan orang tak. Tetapi kamu dinamai hamba dunia dan orang yang menghimpun hartanya dalam dunia. Itulah nak kenal hamba dunia. Mu itulah hamba dunia, Tuhan kata. Jadi kalau sebut hamba dunia, enggak rosak lalu tuan-tuan. Sebab Rasulullah sebut dah, zaman dia tu hadis akhir zaman. Di akhir zaman kata Rasulullah, umatku akan dibala dengan 2 jenis penyakit. Yang pertama dipanggil hubbud dunia, yang kedua wa karahiyatul maut, yang kedua benci kepada kematian, tak mau ingat mati. Kalau boleh tak usah sebutlah perkara-perkara yang membawa ingat kepada kematian ni, kerana dia akan menghalang kemajuan ekonomi. Larang. Sebab tu lagu-lagu yang menjuruh ke arah kematian ni zaman kita ni digam daripada penyiaran. Sebab bila orang dengar ni, orang jadi insaf, Allah tambah kemajuan, tambah gini. Dia jadi cukup dah, padang dah, kita mati tinggal belaka. Ni di antara ni. Itu bala yang sangat besar. Jadi begitulah tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. InsyaAllah bermula umpama kamu itu seperti umpama kubur yang dilaburkan dengan kapur ni. Kita akan sambung kuliah akan datang, sebab ada beberapa soalan ni orang tanya ni. Kita selesai awak ni dululah. InsyaAllah kita sambung kuliah juga. Minggu lepas ustaz kata bermain antara pusat dengan lutut haram. Allah. Oh, jakit soalan tu. Oh, soalan orang tula ni rasa-rasa. Orang tula boleh kenal tak sekali ramai-ramai tau. Kalau tunjuk muka kita belanja makan ni. Minggu lepas ustaz kata bermain antara pusat dengan lutut haram. Macam mana pula sekiranya tempat tersebut berlapik? Berlapik ni tuan-tuan, tau. Tengok je, pegang tak boleh. Tengok tak apalah, sebab tidak nampak aurat dia. Tapi kalau mau pegang, boleh merasai. Sebab bila adanya body contact orang panggil, tau, bersentuhan antara body, dia melahirkan telepati ni panggil. Kareng dalam marah kembang walak makan. Contoh rasa je waktu tak boleh haram lapik boh, lapik pol hotok tu. Yang marah tu pergi pegang sebab tu tak boleh. Ma baina surah wa rukbatai, barang di antara pusat dengan lutut ni tak boleh istimtak, tak boleh bergurau senda kawasan tu. Kau ayat dah minggu lepas, nani ambil tangan bini mu suruh buat main halal, tak ada masalah dah. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Muttalib Al-Indonesia Al-Mandili dan kitab dia Penawar Bagi Hati. Sebut secara jelas dah, melainkan orang-orang yang menumpahkan nafsu syahwat dia kepada isteri dia, auma malakat aimani, ataupun orang bawah milik dia,
ataupun menggunakan tangan isterinya. Sebab nisaukum harsukum fa'ti harsakum haitsu ji'tum. Bini mu ni sebagai ladang, mu marilah kok mana-mana ikut mu suka, melainkan kok dubur dia je tak boleh. Mu nak jilat ke? Lah lagi. Tak masalah. Tak. Kadang-kadang kita rasa malu. Oh, kasar ustaz ayat jilat lah. Kena orang berair tak boleh jilat, tak boleh tidur. Betul ni. La ilaha illallah. Sungguh. Tak. Dah percaya dah. Betul. Jadi kawasan tu tak usahlah main dah gak-gak ke. Tak usah. Kawasan yang dilarang tu kawasan larangan. Tak boleh. Tak usah. Kalau hari lain tak apalah. Yang kedua, bagaimana pula ketika si isteri sedang berhadas besar, dia ingin mencari keseronokan dengan suaminya. Cari kat lain. Dah. Dia nak berseronok, cari kawasan barang yang atas pada pusat. Tak apalah. Mu nak isak ke, mu nak gatal ke, lagilah hak kita. Tak ada masalah tuan-tuan. Kena sebut orang ni. Bila kita sebut faham, mu nak isak, faham lalu meletakkan puting ke dalam mulut. Panggil isak lah. Kena kata orang ni. Bukan isak dah, dah pun nak sebut. Lagilah. Sebab orang puan ni tuan-tuan, dia ada perkara yang menggairahkan dia panggil di antara dua puting susu dia. Dua puting susu dia, sebab di situlah pusat rangsangan dia. Dia akan melahirkan rasa kegairahan, rasa keseronokan. Bila diuli, diambil, dimain kawasan tu, dia timbul rasa gairah. Orang puang. Jangan gitu terjun lah kubang lalu. Kena buat reteh dulu, bersih kawasan baru terjun lalu bang baru sedap. Faham tak ni? Ni anak lah ni gong terjun lalu. Kubang kau ni bersihlah dulu, pegang dulu, picit-picit ke urut-urut, beri rangsangan dulu. Jadi kita juga bila dia ada masa perasaan mari, sama ada kita nak bercium ke, tak masalah kan. Tapi kita ni tuan-tuan kau tak boleh tak buah nak kau tu juga. Tu tak boleh lah. Larangan Tuhan tak boleh juga. Jadi berseronok lain daripada tempat tu boleh. Dia akan seronok, apa tak seronok. Gelepoh habis Yang ketiga, adakah tanduk rusa yang diambil semasa hidup dikira najis atau tidak? Macam mana pula dengan gading gajah yang diambil semasa masa hidup? Binatang yang tidak boleh dimakan tuan-tuan, sama ada kita ambil masa hidup ataupun masa mati, dikira najis belaka. Bulu gajah umpamanya, orang kata obat sakit gigi tau. Obat sakit gigi. Kita pun temu gajah sakar retuh dia 3 orang, bubuh hala lubang. Najis hukum dia. Begitu juga kucing, bulu kucing. Kucing ni orang tak makan. Bila mana kucing tu tuan-tuan, dia bukan hak kita bela. Kalau hak kita bela lain. Kucing rumah orang, dia tak ada bela kucing. Dia masuk rumah kita, dia tidur atas jadah, atas kain semayang kita. Kita sudah semayang, tengok ada bulu kucing lebih daripada 2 orang, makna 3 ke atas lah. Kita kata sahih kucing orang, maka semayang kita jadi batal. Sebab bulu kucing tu najis. Kalau kucing hak rumah kita 100 orang pun tak apa, dia kira musyaqqah, kepayahan, sebab nak elok guna muka dia duduk belatang hak mu dengan kita siang malam. Tu keistimewaan bulu kucing. Jadi termasuklah binatang-binatang ni ni tanduk ke dihukum seumpama tulang. Tanduk sama macam tulang. Bila mana dak sembelih, hukum dia najis lah. Kita ada sekor kuba dak. Dia kerak ambil seketing tu, lok hak tu. Hak ni hidup 3 jadi cacat, tinggal 3, ambil lusa dak. Kalau ambil lalu rugi lambat dak. Mati lalu. Dia nak suruh besar dulu, ambil dia sepaha. Belanja. Dah sembelih lagi ambil dulu. Najis. Sebab tidak disembelih. Bila sembelih jadi halal lah. Tak boleh ambil gitu. Melainkan dia gugur dalam keadaan dia saling.
Digugur, dia pogo tangga. Tu suci lah. Binatang yang halal. Termasuklah orang panggilnya paruh burung liling, tahu? Awak ubat racun tu kan. Kadang-kadang orang diasah-asah buat mata cicing. Jadi kalau buat mata cicing, dia adalah najis, tak boleh bawa dalam semayang. Kadang-kadang kita dah akal, start kita bola kocek. Bola kocek pun batal pun. Tak boleh bawa dalam semayang. Nak semayang pun letak dulu bubuh suku. Sebab bila kita bubuh dalam kocek, kita kena menanggung najis, batal juga. Cuba pastikanlah benda-benda najis tu jangan. Yang keempat, setelah selesai daripada solat, saya dapati ada sedikit darah di kain sembahyang saya. Macam mana dengan solat saya? Masalah darah ni tuan-tuan, kita kena pastikan darah tu jumlah dia banyak mana. Dalam fiqh disebut darah yang bukan disengajakan tidak boleh melebihi besar pitih 5 sen besar ibu kuku lah dia panggil tak. Besar ni bulatan pitih 5 sen tu sama kuku kita. Dalam keadaan dia tidak terlampau tebal, mana buka pekak lekak tu, mana haut darah biasalah, tak boleh lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu dia kena najis. Dan kita kena pastikan pula ni, darah yang keluar tu adalah bukan usaha dan ikhtiar kita. Kalau kita sengeleng walaupun sikit, dia jadi najis. Seumpama kita tahu dah kita ada bisul ke, ada jerawat ke dah, sebelum kita sembahyang kita sengeleng pecek kita pecek. Kemudian pecek tu kita pun Allahu Akbar. Lepas kita Allahu Akbar tu yenalah kita pun ambil tisu kan. Ni darah yang disengajakan terbatas sembahyang tu. Yang tidak disengajakan seumpama darah bisul. Tahu? Kita sujud, dia keluar sendiri, keluar pula tu tak banyak, tidak melebihi mata kuku, maka itu dimaafkan. Ataupun darah yang keluar daripada punggung nyamuk, bila nyamuk tu ketik kita tengah sembahyang, kita duduk sembahyang, dia ketik atas belakang, ketik kenyang, dia titik kat punggung dia, itu dimaafkan. Bukan ikhtiar kita. Tak. Tapi kalau dia mari pun ketik atas baju itu, kita pun nak tanya nyamuk ni. Tebah. Kita tebah dengan usaha kita, pecah, terbit darah, maka najis, batal sembahyang. Kena faham ni istilah fiqh ni panggil. Kemudian yang kelima, saya kerap bermimpi seseorang dalam mimpi saya. Ada pula. Sedangkan saya sudah beristeri. Ya Allah, orang ni nak nikah sungguh ni bakal ni. Nak nikah sungguh ni. Apakah makna mimpi saya tu? Minta maaf lah tuan-tuan, saya bukan ahli takbir mimpi. Dia gini tuan-tuan, bila sesuatu perkara ni yang ada perhubungan orang panggil kasih sayang ataupun yang melibatkan perasaan tertentu, dia akan masuk dalam gangguan ruh liaqazah ni panggil. Gangguan ruh liaqazah ni orang panggil mimpi. Kalau ruh liaqazah kita tu terganggu dengan sesuatu benda, dia mimpi jumpa dengan benda tu. Ruh liaqazah ni dia keluar di saat kita tidur. Dia keluar, dia pergi Amerika, pergi ke ni, lepas tu jumpa ni tu. Tu kita mimpi, malam mimpi gila Angelis main di kasino, main marih dalam kasino. Dah, ruh liaqazah kita pergi kena. Dah. Kalau ruh liaqazah kita ni kita tu ada tertarik dengan seseorang, ingatan, sehingga menyebabkan ruh liaqazah kita dia keluar, dia rasa tertarik, teringat sama, dia pergi mimpi dengan orang tu. Waktu mimpi ni sebahagian daripada permainan tidur yang mengikut cara hidup kita. Dan kalau mimpi tu pula ruh liaqazah kita terganggu dengan orang hak sakit hati dengan kita. Sebab tu orang disihir, dia kerap mimpi benda-benda pelik, sebab hak nu masuk ganggu tu. Dan mimpi orang awam tuan-tuan, dari segi istilah dia panggil terbalik. Terbalik. Dan kalau kita mimpi gi, maknanya dia ada gi. Berbanding dengan mimpi para salafus salih dan nabi-nabi, mimpi dia original, sebab dia mimpi dalam keadaan turun bersih, suci. Jadi kalau hak ni mimpi lagu tu ni, tu maknanya mung nak juga dia tu. Kamu tak mahu, dia payah mimpi. Ataupun dia nak kemung, begitu je. Maknanya cari jalan untuk kahwin. Tak.
Berani dok ramuk-ramuk. Rasa-rasa tak berani. Berasalah. Yang ketujuh, bolehkah ketan nipah dimakan? Ramai yang buat obat dengan denggi. Obat demam denggi. Ketan nipah lah, acak kali dah tanya tak. Ketan nipah ni tuan-tuan, dia bukan binatang dua alam. Dia bukan binatang dua alam. Yang diharam makan binatang yang hidup dua alam. Faham istilah dua alam ni? Istilah dua alam ni maknanya habitat dia dalam air, tapi dia beranak atas darat. Ataupun dia duduk atas darat, ada kala dia beranak dalam air. Macam katok. Katok dia duduk atas darat, tapi dia beranak dalam air. Kura, labi, buaya, penyung, dia duduk dalam air, tapi dia telur atas darat, beranak atas darat. Hak tu dua alam dipanggil. Ketan nipah, habitat dia dalam muara air-air payah. Dia beranak telur dalam air. Tak, dia hidup atas darat ni sekadar tahang. Tahang selama 3 hari. Kalau kita lock, dia tak boleh cari makan atas darat. Bubuh ada ikan pan mulut dia kelih. Tak boleh nak makan atas darat sebab bukan habitat dia. Dia sekadar tahang, nak rebuh tau. Kena air dok dan gelegok hilang dalam ni. Sebab dia tak mampu pergi tembur lari. Dia tahang. Tapi dia kalah dengan nyamuk. Ketan nipah. Sebab tu kalau boleh ketan nipah kita nak taruh lama sikit, pastikan buah dalam kelambu. Nyamuk ketik mata dia akan mati. Sebab tu dia jadi penawar kepada nyamuk. Kehebatan dia gitu tak. Dan beza dia ketan nipah dengan ketan batu. Ketan nipah dia ada kipas belakang. Dia ada leper. Ketan batu dia tak ada leper. Jadi ketan-ketan hak leper ni dia tak tahan atas darat. Maknanya dia bukan hidup dua alam. Boleh makan. Tapi mahal dah ni. Kalau kedai tu 30 riyal sekor. Tak kat sekolah Syekh Malik sekali. Sup ketan 30 riyal sekor. Kalau belah alik fikri tu 35 sekilo. Dah, pergi beli ni murah sikit. Yang ke-8, saya dapati ramai orang tidak istibrak langsung selepas buang air kecil. Apa hukum ni? Istibrak hukum dia wajib. Istibrak ni sama ada kita berdahak. Dah, setengah orang dia puah kecing dia dengan cara berdahak. Setengah orang dahak tak ada apa, dia kena duduk bangun. Baru habis dalam saluran kecing dia. Dia kena buat lagu tu. Tapi apa yang disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembang nakal daripada kata-kata Imam Ghazali ni, orang lelaki dia kena luruk bawah batang. Luruk tali air dia tu. Luruk sambil dia luruk. Bila dak rejak dah, maka basuh. Wajib hukum dia. Kalau tak buat dosa. Dan bila kita tak buat ni, hak ni jadi masalah. Dipanggil, kalau kitab fiqh panggil kencing di atas badan. Di saat kita semayang tu tuan-tuan, kita nak turun sujud, Allah Akbar, turun rokok, tak titik, maka wak ni diazab dalam kubur. Salah satu azab kubur kena wailul lil aqab, orang yang tak jaga basuhan tumit dalam semayang, dan orang yang kencing atas badan, dia panggil kencing dedah itulah tuan-tuan. Jadi kena apa dia ni, kena luru ataupun kena bedah yang kuat ngak atau mana buang terbaik benda dah. Pandang-pandang kita lah, sama buat batuk ke ke tak kira lah dah. Tengok segi kepuasan kita. Kalau orang puang pula, dia kena tekan tumit kaki di atas hari-hari, baru mudah berhenti. Sebab orang puang ni dia tak ada belalah. nak lurut tak boleh tau. Jadi kena tekan atas hari-hari tu, dipanggil tekan. Sebab tu lah istilah agama ni, lagi nak mengelak benda-benda gini. Di saat kita buang air kecil, air besar, ditinggikan sebelah kanan, rendah sebelah kiri. Ni Nabi ajar gitu. Kita nak tinggi kan, duduk baca sahabat atas jamang tu, jamang putih tu. Tu jadi gitu tu, mudah jadi sil-sil bau dah. Kalau duduk jamang biasa jamang kapung, tertinggi sebelah kanan, tekan sebelah kiri, dia akan mengeluarkan sisa-sisa kemuhan tu, mudah baik penyakit. Jadi gitulah insya-Allah tuan-tuan, kita sambung dengan kuliah akan datang. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal muflisin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkirha anta khairul man zakkaha anta waliyuha maulaha waj'al akhir kalamna inda ajalina qala la ilaha illallah wa sallallahu wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.